Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang bersama saya Fatin Syahira Rosdi. Tumpuan berita, menjelang 2030 Sarawak akan menjadi masyarakat yang berkembang maju didorong oleh data dan inovasi di mana semua orang menikmati kemakmuran ekonomi, keterangkuman sosial dan persekitaran yang mampan. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg berkata, untuk itu kerajaan negeri menyasarkan untuk menggandakan saiz ekonominya daripada RM136 bilion kepada RM282 bilion pada tahun 2030. Ujar beliau lagi, bagi mencapai matlamat ini, ekonomi Sarawak perlu berkembang secara purata pada 8% setahun sehingga 2030. In order to expand our economy, one of the strategic initiatives is the emphasis on downstream development in the oil and gas sector. Here, I would like to stress the fact that oil and gas sector is identified as one of the 10 priority industries in SCORE and also under PCDS 2030. That is our post-COVID development strategy 2030. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan pecah tanah projek Bintulu Additional Gas Cells Facility 2 (PACSF2) di Tanjung Kidurong, Bintulu pada Isnin. Jelas beliau lagi, permulaan koridor tenaga boleh diperbaharui. SCORE telah terbukti menunjukkan Sarawak mempunyai keupayaan untuk menceburi industri minyak dan gas sehingga menjadikan ekonomi Sarawak kekal teguh menjadi yang ketiga terbesar di negara ini selepas Selangor dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Beliau yakin PACSF2 juga akan menambah nilai kepada perniagaan hiliran Sarawak dengan merealisasikan operasi Sarawak Petchem sebagai enjin pertumbuhan ekonomi utama bagi Sarawak dalam tempoh 5 hingga 10 tahun akan datang. We are progressing well towards maximizing oil and gas sector's contribution to the state economy. Here, we are witnessing BAGSF2 as the enabler for Bintulu to be another petrochemical hub in Malaysia. I strongly believe there will be more collaboration as such with Petronas in support of Sarawak aspiration to be a developed economy by 2030. Dalam program berasingan, Premier Sarawak berkata kerajaan Sarawak mampu menjadi pemain utama dalam penghasilan tenaga hijau di dunia. Jelasnya ini hanya akan dapat dicapai sekiranya Sarawak mempunyai sumber manusia yang berkemahiran. That is why, I was talking to our neighbor country. Our neighbor country, I don't want to mention them, right? They got the technology, but they don't have the energy and they don't have the space. We have the energy, we have the space, but technology can be learned. Meaning we can sort of give training to our people. I must congratulate Petchem and also Petronas for seconding their people with us, happen to be Sarawakian. And then we can build up our human resource in this high-tech and also very strategic industry. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Majlis Penghantaran dan Pemasangan Tapak Model Petchem Sarawak di Loji Metanol Petchem Sarawak Tanjung Kidurong, Bintulu pada Isnin. Ujar beliau lagi, Sarawak kini memberi fokus kepada penghasilan tenaga hijau termasuk tenaga biru. Dalam pada itu, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Zohari juga memberitahu Sarawak turut memberi fokus kepada penghasilan tenaga biru sebagai suatu tenaga baharu selain tenaga hijau. So it's blue energy, we can produce hydrogen from ammonia beside water. And when you split water, hydrogen and oxygen, you also produce hydrogen from water, become green. So Sarawak, what we want is to produce both green and blue, which is part of renewable to mitigate carbon emission.
And if we can achieve this, Sarawak will be the main player in green energy transition. Sementara itu, dalam sidang media, beliau sekali lagi menekan bahawa pentingnya masyarakat tempatan Sarawak untuk terlibat dalam industri ini. Jelasnya ini adalah aspirasi untuk membina dan memajukan Sarawak mengikut acuan sendiri demi ekonomi yang lebih dan maju. But what is important is we managed to train our local people in the production process of this methanol in the technology added by Sorokin. And this will become a catalyst to our aspiration to establish the petrochemical hub in Sarawak, particularly in Bintulu region. And I just mentioned, I pray that we got some more new finding gas. And what is important is we must have a roadmap to go downstream as far as gas is concerned. Of course, we are supplying LNG. There are more than LNG that can be processed to gas, and that will see the future. Dalam majlis sama turut diadakan penyampaian terbitan sukuk wakalah RM4 bilion untuk loji metanol pertama di Sarawak dan penyerahan sijil penghargaan kepada 6 kontraktor dalam pencapaian 5 juta jam kerja selamat tanpa kecederaan untuk projek Petchem Sarawak secara keseluruhan. Beralih ke laporan seterusnya. Media sentiasa bekerja keras untuk memastikan laporan yang disebarkan tidak mengira isu adalah tepat dan sahih untuk pengetahuan umum serta pembangunan masyarakat. Pengerusi Persatuan Wartawan Bahagian Kuching KDJA, Roni Teo berkata, media memainkan peranan penting untuk pembangunan negara bukan sahaja dalam aspek penyebaran maklumat bahkan kesahihan fakta yang disebarkan. Perkara itu katanya amat penting terutama semasa era media sosial sekarang di mana maklumat sangat mudah untuk disebarkan dan kadang-kadang tanpa mengira kesahihannya. Jelasnya ini membuktikan media amat penting sebagai perantara dalam menyebarkan maklumat. Beliau berkata demikian ketika berucap di Majlis Haiti bersama rakan media anjuran Yayasan Ragat di Pusat Konvensyen Raya Hotel pada Isnin. Dalam pada itu, Tuan Puan Datuk Patinggi Ragat Kudi Taib telah menyampaikan replika cek bernilai RM10,000 kepada Roni yang merupakan sumbangan beliau kepada KDJA. Selain itu, Tuan Puan Ragat turut menyampaikan replika cek sumbangan untuk Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS bernilai RM5,000 kepada Datuk Bandar MBKS Datuk Wee Hong Seng sebagai usaha menyokong inisiatif menganjurkan Festival Makanan Kuching. Sementara itu, seramai 50 asnaf yang memerlukan juga telah menerima sumbangan berupa wang tunai dan bantuan makanan daripada Yayasan Ragat. Hadir sama Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah serta tetamu kehormat yang lain. Laporan seterusnya, Bintulu akan menjadi tuan rumah kepada sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sarawak 2022 yang bertemakan Keluarga Malaysia Teguh Bersama di Lasar Kenyalang Lapangan Terbang Lama Bintulu pada 16 September depan. Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Sarawak merangkap menteri bertanggungjawab bagi sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sarawak 2022, Datuk Sri Dr. Stephen Rundi Utom berkata, kira-kira 5,000 para jemputan dijangka hadir bagi memeriahkan sambutan ini dengan mematuhi norma-norma baharu dan prosedur operasi standard SOP yang ketat. Bercakap dalam satu sidang media pada Isnin, sambutan Hari Malaysia 2022 amat signifikan diadakan untuk memperkukuhkan perpaduan dan keharmonian rakyat di negara ini. Di tahun 1963, kita telah pun mengadakan satu perjanjian yang kita panggil MA63. Banyak perjanjian-perjanjian telah dipersetujui pada ketika itu. Walaupun kadang-kadang kita ingat tak ingat, sejarahnya pun juga kita perlu imbau kembali kerana kita perlu melihat betapa pentingnya perjanjian tersebut terhadap kestabilan negara kita, negara Malaysia. Datuk Sri Dr. Stephen Undi menambah, tetamu kehormat bagi sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sarawak 2022 ialah Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud serta isteri Tuan Puan Datuk Patinggi Ragat Kudi Taib.
Turut dijangka hadir ialah Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg serta isteri Puan Sri Datuk Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang. Sementara itu, antara pengisian sambutan Hari Malaysia pada tahun ini adalah persembahan hiburan seperti nyanyian artis-artis tempatan dan artis terkenal tanah air akan menampilkan Dato' M. Nasir, Andy Bernardi, Ramles Walter, Florence Law, Claudia Geres, Safa Ghaffar, Sazia Selir dan Max Square. Majlis ini juga akan disediakan dengan persembahan tarian suku kaum tempatan di bahagian Bintulu iaitu etnik Iban, Orang Ulu, Melanau, Cina, Melayu, Bidayuh, Kadayan dan Bai. Selain itu, kumpulan choir The Voices Majlis Seni Sarawak akan mempersembahkan Ritma Malaysia iaitu medley lagu-lagu patriotik digubah dalam satu persembahan nyanyian secara kumpulan choir dan gerak tari yang melambangkan semangat kebersamaan, perpaduan dan kebanggaan sebagai anak Malaysia sebelum diakhiri dengan persembahan bunga api. Selanjutnya, perpaduan dan integrasi adalah ramuan utama untuk mencapai kestabilan ekonomi, sosial dan politik dalam sesebuah masyarakat majmuk. Menurut Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk John Siki Tayar, program Rundown Solidarity Community RSK merupakan satu pendekatan turun padang yang bertujuan untuk memupuk perpaduan di kalangan komuniti di Sarawak agar keharmonian sosial terus kukuh. Dalam komuniti kita di Sarawak dapat dipupuk dan dieratkan lagi agar keharmonian sosial dapat diteruskan dan dimantapkan. Dunia yang semakin berkembang maju dengan arus globalisasi yang semakin pantas dan teknologi maklumat dan komunikasi meningkat deras tanpa batas. Sebaliknya, pergaulan dan aktiviti sosial masyarakat pula yang terhad dan terbatas. Keadaan ini merupakan cabaran kepada setiap seorang daripada kita dalam memupuk perpaduan, jalinan kerjasama dan memantapkan budaya kepedulian dalam masyarakat. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam program RSK Kampung Dagang Tatau di ruang lega Masjid Darul Ibadah Tatau baru-baru ini. Jelasnya lagi, program ini turut bertujuan bagi menjalinkan kerjasama dan kolaborasi dalam komuniti bagi menangani cabaran isu sosial yang dihadapi agar keselamatan awam terus dipelihara serta bertujuan memantapkan budaya kepedulian dalam masyarakat agar integrasi dan kesejahteraan sosial terus terjalin. Dalam majlis sama, Datuk John Siki turut mengumumkan projek kecil luar bandar MRP sebanyak RM30,000 kepada KRT Kampung Dagang, manakala RM30,000 lagi bagi KRT Kampung Baru Tatau. Di Kuching pula, Sarawak bakal menjadi tuan rumah kepada pertandingan Miss Tourism International World Final ke-25 pada 11 hingga 27 November 2022. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, pertandingan itu akan membawa nama Sarawak di pentas dunia. The Sarawak government is actively promoting Sarawak's tourism industry and also actively promoting and supporting the private sector in promoting tourism-related activities. And the Ministry of Tourism, Creative Industry and Performing Arts Sarawak, as part of the Sarawak government, will give our utmost support to make this event a success. And this includes the series of promotional activities prior to the 25th Miss Tourism International World Final in November, which will be jointly presented by the Yas Group and the Touch International in Kuching in November this year. And this will indeed be the highly anticipated event at home and also abroad. Beliau berkata demikian dalam teks ucapan yang dibaca oleh Setiausaha Tetap Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Hee Chang Kee dalam majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU antara kumpulan YAS dan Majlis Bandaraya Kuching Utara MBKU sempena Miss Tourism International World Final ke-25 2022-2023 di Raya Hotel dan Convention Center Kuching pada Isnin.
Dalam pada itu, seramai 60 peserta dari seluruh dunia akan mewakili negara masing-masing untuk bertanding di pentas Miss Tourism International World Final 2022 yang akan diadakan di Raya Hotel dan Convention Center Kuching. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Fatin Syahira Rosti. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #Menyebar Fakta, Salam UKAS.